Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustazah adalah Ustazah Ummu Sulaim. Boleh panggil Ustazah Ummu sahaja. Hari ini Ustazah akan mengajarkan subjek akhlak bagi pelajaran pertama di bawah tajuk tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, tajuk hari ini adalah tolong menolong pada perkara kebaikan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan tengok apa isi kandungan bagi tajuk ini. Tajuk hari ini adalah tolong menolong pada perkara kebaikan. Jadi yang pertamanya kita akan belajar mengenai pengertian ataupun apakah yang dimaksudkan dengan tolong menolong pada perkara kebaikan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai dalil tolong menolong pada perkara kebaikan. Dalil ni boleh datang dalam bentuk ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Okey, so selepas dalil, apa yang kita akan belajar adalah fadilat. Fadilat ni adalah bermaksud kelebihan. Okey, kelebihan kita tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, dan yang terakhir, apa yang kita belajar hari ini adalah akibat tidak tolong menolong pada perkara kebaikan. Akibat ni maksudnya apa? Kesan buruk. Jadi kita teruskan kepada subtopik yang pertama. Subtopik yang pertama adalah pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, apa pengertiannya? Kita baca sama-sama ya. Tolong menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Okey, so yang penting ni kat sini, apa tolong menolong ni? Tolong menolong adalah saling membantu antara satu sama lain. Okey, dan kita tolong membantu tu dalam perkara kebaikan, bukannya dalam perkara kejahatan. Okey, so yang perlu awak ingat adalah, yang perlu murid-murid ingat adalah kita hendaklah saling membantu. Tak kisahlah kita membantu adik kita ke, kakak kita ke, mak ayah kita ke, tapi dalam perkara kebaikan. Contohnya kalau ada seorang kawan suruh awak mencuri, ada seorang kawan suruh kita tolong mencuri, adakah wajib kita tolong dia? Okey, jadi saya rasa semua murid dah tahu. So kita kalau nak tolong kawan mencuri, tak boleh, sama-sama kita pun dapat dosa. Okey. Teruskan kepada dalil pula. Okey, dalil maksudnya apa? Bukti ataupun tuntutan kepada manusia supaya apa? Supaya tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, dalil yang diberikan adalah ayat Al-Quran. So, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah kamu tolong menolong untuk membuat kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Okey, dalil yang didatangkan ini adalah daripada surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Okey, daripada dalil ni, apa yang kita dapat adalah supaya kita tolong menolong kepada perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong menolong pada perkara yang dosa. Contohnya macam saya bagi contoh tadi, mencuri. Okey, jangan kita tolong kawan kita, tolong pula mencurikan untuk dia. Okey? Okey, selesai dalil. Sekarang kita teruskan kepada fadilat, tolong menolong pada perkara kebaikan. Fadilat ni apa dia? Fadilat ni adalah kelebihan. Apa yang kita dapat sekiranya kita tolong menolong. Okey, so yang pertama, mengeratkan kasih sayang. Okey, mengeratkan kasih sayang antara, contohnya awak tolong adik awak, so akan mengeratkan hubungan kasih sayang antara adik-beradik, antara kawan-kawan, antara saudara, antara murid dan cikgu. Okey, dan yang kedua,
dikasihi Allah dan Rasulullah. Okey, Allah sangat-sangat menyukai sesiapa sahaja hamba-Nya yang suka menolong orang. Okey, dan yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Okey, pekerjaan yang berat contohnya apa? Bila kita kena buat suatu aktiviti gotong royong ramai-ramai kat sekolah. So, bila semua orang saling membantu, saling tolong-menolong, maka aktiviti gotong royong tersebut akan menjadi ringan. Maksudnya tak rasa bebannya, tak rasa susah macam tu. Okey, dan yang keempat, fadilat yang keempat adalah hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, bila kita dah tolong-menolong antara kawan-kawan, antara cikgu, tolong-menolong dengan mak ayah, maka automatik kita akan rasa hormat kepada mereka. Okey, kita tengok pula subtopik yang terakhir, iaitu subtopik akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. Okey, saya ulang lagi sekali. Akibat ni apa? Akibat ni adalah kesan buruk. Okey, apa kesan buruk yang kita dapat sekiranya kita ni tak suka nak tolong orang? Tapi kena ingat tolong pada perkara kebaikan sahaja. Okey. So yang pertama, akibat dia apa? Akibatnya adalah dibenci Allah dan Rasulullah. Okey, yang ni kalau boleh semua orang tak nak Allah benci dia. Okey, Ustazah pun tak nak, Ustazah pasti semua murid pun tak nak Allah akan benci dia. Okey, dan yang kedua, akibat yang kedua adalah dibenci ibu bapa dan keluarga. Yang akibat yang kedua ni pun semua orang tak nak, Ustazah pun tak nak, dan Ustazah yakin kamu pun tak mahu juga dibenci ibu bapa dan keluarga. Okey. Okey, dan yang ketiga, akibat yang ketiga adalah dibenci rakan, guru dan masyarakat. Okey, bila semua orang dah tak suka kat kita, semua orang dah benci kat kita, kita nak berkawan dengan siapa lagi? Kita nak duduk dengan siapa lagi? So tak nak ya perkara-perkara ni. Maksudnya kita hendaklah tolong-menolong pada perkara kebaikan. Janganlah berkira sangat maksudnya. Okay? So yang keempat, sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Okey, yang ini poin yang keempat ni sesuai dengan contoh yang saya sebutkan tadi, iaitu contoh aktiviti gotong royong. Okey, cuba bayangkan kalau nama pun aktiviti gotong royong tapi yang buat kerja seorang saja. Adakah dia akan cepat siap? Contohnya dia menyapu kelas yang besar tu. Adakah boleh cepat siap? So bila ramai-ramai saling tolong-menolong, maka cepatlah selesai aktiviti gotong royong tersebut. Okey, dan akibat yang terakhir adalah melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Okey, keharmonian ni tak ada. Apa maksud keharmonian ni? Bila tiadanya keharmonian ataupun melemahkan keharmonian, maka sesebuah masyarakat tu ataupun sesiapalah, awak dengan adik awak tak suka nak tolong-menolong, awak akan selalu nak bergaduh dengan dia macam tu. Ada je lah yang tak kena kan macam tu. Okey. So, kita dah dapat 5 kesan buruk ataupun 5 akibat sekiranya kita ni tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. Okey, jadinya daripada pelajaran yang kita dapat hari ini, apa yang sudah dapat simpulkan adalah, okey, berdasarkan kepada apa yang kita belajar tadi, subtopik yang pertama adalah pengertian. So, daripada pengertian, apa yang kita dapat? Pengertiannya adalah saling membantu. Okey, sesama kita ni, sesama manusia dalam perkara kebaikan. Okey, tolong-menolong ni apa? Saling membantu dalam perkara kebaikan. Okey, dalilnya daripada surah Al-Maidah ayat yang kedua tadi. Okey, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Okey, dan fadilatnya pun ada 4 fadilatnya kan tadi kita dah baca. Okey, dan akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. Okey, akibatnya ada berapa tadi? Ada 5. Okey, maka dekat sini berakhirlah kita punya pelajaran hari ini dalam subjek akhlak bagi tajuk tolong-menolong pada perkara kebaikan. Okey, sekiranya ada ketidakfahaman ataupun ketidakjelasan dalam video ni,
Okey, murid boleh ulang tengok video ni sekali lagi. Ataupun kalau tak faham juga ke, tak jelas juga ke, bila dah tengok nota pun tak faham, dah tengok dengar video pun tak faham, boleh terus hubungi Ustazah insya-Allah. Okey, ataupun cikgu kelas kamu insya-Allah boleh. Okey, dan lepas ni Ustazah ada sediakan satu latihan untuk murid-murid. Okey, diharapkan latihan tu dapat membantu murid-murid lebih memahami tajuk yang kita pelajari hari ni. Okey. Bila dah selesai buat latihan tu, bolehlah dimaklumkan kepada guru kelas masing-masing. Okey, semoga apa yang kita pelajari hari ni sangat bermanfaat, sangat memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.